dilihat dalam konteks keperluan kata individual, keperluan negara. Kita berhutang untuk tujuan apa? Adakah kita berhutang untuk semata-mata untuk kita berbelanja, ataupun kita berhutang atas tujuan kita nak memperkukuhkan ekonomi negara kita. Jadi dalam situasi ekonomi yang begitu tidak pesat pembangunan dunia tersebut, kita memerlukan kepada kita berhutang. Kalau kita lihat dari segi hutang negara, kita dapati bahawa hutang negara kita sebenarnya kalau dibanding dengan negara lain tidaklah begitu tinggi. Saya biasa memberitahu bahawa hutang negara Singapura umpama 1 trilion, kita masih rendah lagi banding dengan Amerika Syarikat sampai 35 trilion. Dan yang penting kita lihat dalam konteks, bila kita cakap berhutang, konteks hutang nisbah kepada GDP kita masih lagi bawah 55%. Walaupun di dalam akta kita bagi hutang dalam negeri, ia mestilah tidak melebihi 55%. Manakala hutang luar negeri tidak melebihi daripada 35 bilion. Tapi oleh kerana kita berwaspada dan berjaga-jaga, maka kita kumpulkan hutang dalaman dan hutang luaran itu disatukan, dan ia tidaklah boleh lebih daripada 55%. Itu dari segi strategi Ruas bangun yang boleh tambah penjelasan. Terima kasih Datuk Seri Andy Putua. Tadi dikatakan hutang Singapura sangat tinggi sampai 1 bilion, 1 trilion. Tapi itu tidak adalah berbeza dengan hutang kita, kerana hutang negara kita mesti bayar bunga ke atas hutang yang jumlah hutang. Jadi tapi di Singapura, orang nak simpan di Singapura tanpa bunga. Jadi maksudnya mereka kalau ada interest free loan, memang mereka terima dan tak ada tanggungan. Jadi boleh jelaskan memang hutang kita ni membebankan, tapi di sana tanpa bunga, hutang banyak-banyak pun tak apa, simpan untuk dapat duit, guna untuk pinjam kepada orang lain. Menteri, soalan yang sama boleh tak sedikit? Boleh tak? Terima kasih Datuk. Boleh? Ya, boleh tak? Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Menteri. Berkenaan dengan persoalan yang sama, saya pandang di mana kos membayar hutang negara semakin tahun semakin membebankan. Tahun ini kita kena bayar 23.5 bilion dan tahun depan dijangka naik sehingga 26.6 bilion ringgit. Ini merupakan satu peningkatan, tiap-tiap tahun meningkat jumlah kos membayar hutang negara. Sebab itu persoalan saya, adakah cara pengurusan fiskal ekonomi kementerian akan membawa Malaysia ke kancah kemusnahan? Is it sustainable? That is the issues. Sekian, terima kasih. Nak bagi lagi, Muhammad? Kalau boleh. Ya, Kelana Jaya. Terima kasih Datuk Speaker. Menteri setuju atau tidak bila kita bandingkan dengan hutang yang dikatakan hutang Singapura, bahawa sebenarnya dalam perkiraan hutang Singapura itu termasuklah hutang CPF ataupun EPF dia lah, version dia. Maknanya kita tidak boleh kira CPF, kalau kita tolak CPF daripada isu hutang Singapura, sebenarnya hutang dia jauh lebih kecil daripada hutang negara Malaysia. Setuju atau tidak? Betul. Saya baca dulu. Dalam konteks hutang ni, saya tadi menyentuh tentang Singapura. Kalau kita lihat hutang negara-negara lain, hutang kita pada tahun 2015 dia dianggarkan 627.5 bilion. Singapura 1.2 trilion, India 6 trilion, Jepun 34 trilion, China 20 trilion, US 81 trilion. Saya tidak tadi sebenarnya buat bandingan semata-mata dengan Singapura, tapi kita tengok keadaan dan saya kata defisit itu telah berlarutan. Kemudian kita lihat dari segi peratusan, peratusan hutang kita adalah
Singapura 98%, nisbah hutang dengan KDNK, India 65, Jepun 245, China 43.2, US 104, UK 88. Kalau kita ambil Greece, negara yang kedudukan kewangannya berat, ada 197. Manakala kita lihat di situ, keadaan hutang negara kita tak setinggi dari segi jumlah dan juga dari segi nisbah. Kerana nisbah itu, kalau nisbahnya sudah tinggi, macam kita ambil lah US umpamanya, sampai 104.9 daripada KDNK, mana hutangnya lebih besar daripada KDNK. Jadi yang Muhammad tadi mengatakan tentang hutang di Singapura, sebenarnya Muhammad cakap dia adalah deposit. Letak deposit dalam bank, ada yang pinjam daripada bank dapat 0%. Itu dia mereka pun 0%. Ini bila kerajaan pinjam, dia ada interest dan sebagainya. Kemudian mengenai dengan fiskal tadi, saya telah nyatakan, kalau kita ambil daripada segi rating agency punya kedudukan, dia menilai kita, rating agency menilai kita, mana dia menilai kita dari segi negara kita mendapat rating yang tinggi, A minus positif. Mana mereka melihat bahawa negara kita berhadapan dengan pengurusan kewangan yang betul, mana kita kurangkan hutang. Memang kita akan bayar lebih, tapi apakah itu merupakan kemampuan atau tidak. Jadi Muhammad tadi menyatakan bahawa pinjaman daripada CPF. Begitu juga negara kita. Kita ada pinjam, kerajaan ada pinjam dari EPF dan badan-badan yang lain. Maknanya dari segi struktur pinjaman tersebut adalah sama sebenarnya. Sedikit penjelasan lah. Saya rasa Speaker, saya rasa apabila Menteri Kewangan nak buat perbandingan dengan Malaysia dan Singapura, perlu mendapatkan fakta yang betul. Kerana di Singapura, kerajaan tu diwajibkan untuk mengeluarkan bond kerajaan supaya CPF boleh membeli bond kerajaan. Bukan kerana kerajaan Singapura mesti pinjam duit daripada pasaran, kerana setiap tahun mereka ada budget surplus, bukan seperti di Malaysia di mana kita ada budget deficit. Jadi saya rasa sebagai seorang Menteri Kewangan, you have to understand these facts. The Singapore government is not issuing bonds because it needs to borrow money. It is issuing bonds because it is a statutory requirement for CPF to invest in Singapore bonds. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang mengelirukan Dewan ini apabila perbandingan itu dibuat dengan tidak betul. Terima kasih. Dan saya minta Menteri tarik balik mengelirukan. Betul, ini betul. Kemudian ada isu mengenai dengan contingent liability. Contingent liability, kita tahu bahawa kalau kita lihat dalam konteks falsafahnya, ia merupakan hidden risk. Maksudnya hidden risk ni, ia mempunyai satu risiko jikalau contingent liability ini menjadi hutang yang mesti dibayar. Dalam konteks ini, kita mempunyai senarai contingent liability ada 30 lebih kurang. Sebahagian besarnya adalah jaminan yang kita berikan kepada syarikat-syarikat kerajaan, termasuk ni bank pembangunan dan sebagainya. Jadi kita membuat kajian bahawa ia tidak merupakan satu risiko yang besar sehingga tidak boleh dibayar. Letter of support, ada soal mengenai letter of support. Letter of support ni Tan Sri Muncul. Ya. Contingent liability. Soalan senang. Contingent liability sekarang sudah pun meningkat sehingga lebih kurang 175 bilion. So memang betul ada syarikat-syarikat di sana yang saya lihat di mana tidak merupakan masalah untuk syarikat tersebut untuk bayar balik, tetapi banyak juga peruntukan daripada 175 bilion itu merupakan pinjaman di mana at the end of the day kerajaan akan terpaksa menanggung pinjaman-pinjaman tersebut, termasuklah PTPTN lebih kurang 25 ke 30 bilion. Lepas tu MRT kian meningkat satu tahun kemudian,
syarikat prasarana yang meningkat 2 bilion lagi pada tahun lalu sehingga 12 bilion. So kesemua perbelanjaan ni yang disembunyikan dalam contingent liability sebenarnya merupakan hutang kerajaan yang perlu dibayar pada masa yang akan datang. Terima kasih. Itu yang betul. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat itu. Ya mesti dibayar. Jadi apa yang kita telah buat, Datuk Ketua, kita membuat projection jangka panjang. Mana ada jaminan kerajaan yang akhirnya kena dibayar oleh kerajaan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, PPN dan sebagainya. Kita telah masuk di dalam projection kita untuk jangka masa panjang. Kerana kita tahu bahawa ia menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan kita punya kedudukan kewangan yang kukuh. Itu telah kita lakukan. Kemudian berkenaan dengan letter of support. Ya. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tertariklah dengan jawapan yang diberikan oleh Tuan Menteri berhubung dengan contingent liability itu dan bahawa adanya satu penjadualan yang diambil kira berhubung dengan pembayaran balik atas jumlah jaminan yang kerajaan akan terpaksa bayar. Boleh tak Yang Berhormat Menteri maklumkan kepada Dewan ini daripada jumlah yang sebanyak 175 bilion itu mengikut anggaran yang dibuat oleh pihak kerajaan, berapa banyak daripada jumlah itu yang kerajaan akan terpaksa bayar balik dan untuk jaminan-jaminan yang mana? Pasal dah ada, kalau dah ada dia punya penjadualan, dah diambil kira dan sebagainya, maka semestinya semua maklumat tu dah ada. Boleh tak Yang Berhormat Menteri tolong maklumkan kepada kita supaya bila kita berhujah tentang soal keadaan dan kedudukan ekonomi negara, maka kita akan mempunyai maklumat yang tepat dan lebih betul. Terima kasih. Itu betul. Kali ini tidak dibangkitkan masa pembahasan. Jadi maklumat terpinci itu saya tidak bawa. Saya bagi kemudian untuk Yang Berhormat. Mengenai letter of support ni, Datuk Ketua, saya ingin menjelaskan bahawa letter support ni dia berlainan dengan jaminan. Letter of support ni bermaksud bahawa syarikat A lah kata meminjam. Jadi kita bagi letter of support. Bila syarikat tersebut dengan izin default, bermakna bahawa dia mesti utilize, menggunakan seluruh kekuatan syarikat. Mana aset tersebut digunakan untuk membayar balik. Katalah tak mampu bayar, kalau kita buat andaian 100 juta, dia hanya dapat bayar 70 juta. Ada 30 tak boleh bayar. Kemudian holding company, macam dalam konteks 1MDB, ada kita bagi letter support untuk anak syarikat dia. Dia anak syarikat tak mampu bayar, the holding company akan cuba bayar, gunakan sampai peringkat akhir. Kalau tak dapat bayar, baru datang pada kerajaan. Dan letter of comfort ni sebenarnya letter of comfort ini adalah dia berbeza. Letter of comfort ini dia maknanya pinjaman diberi dan kerajaan bagi letter of comfort mana dia tahu bahawa ada pinjaman yang dibuat oleh anak syarikat. Itu maksudnya. Ya, Kelana Jaya Bangun. Terima kasih Datuk Speaker. Menteri, saya nak tanya, sebenarnya soalan yang penting yang Dewan ini minta tentang letter support ialah berapakah exposure keseluruhannya? Sama ada Menteri tahu atau tidak, adakah dia 1 bilion, 100 bilion, 200 bilion, berapakah letter support dikeluarkan? Terima kasih. Betul, sebenarnya sama. I just want to get it clear. Apa ni Tuan Ketua tadi, Menteri kata, kiranya at the end of the day, syarikat tu tak boleh bayar, tanggungan itu terletak juga kepada kerajaan. Did I hear it right? Ya, Tuan Menteri, samalah. Bila diberikan letter of support tu, cara yang dijawab oleh Yang Berhormat Menteri macam seolah-olah nak bayar balik tu selepas syarikat dah bayar, lepas tu dia punya mother company dah bayar, barulah kerajaan bayar. Yang saya nak tahu ni, macam dalam kes 1MDB ni, kalau dengan letter of support yang diberi dengan atas jumlah yang begitu besar, adakah diyakini
terlebih dahulu bahawa syarikat mampu untuk bayar balik dengan segala aset dan sebagainya yang ada padanya, dan memang tak ada exposure yang sebesar mana yang disebut-sebutkan, ataupun bagaimana, macam mana yang letter of support tu boleh dirasakan lebih selesa lah berbanding dengan guarantee itu, ya. Betul ya. Dia bila kita lihat dalam konteks pemberian pinjaman, ya, kalau garanti dia automatik, tak bayar automatik, obligasi itu diambil alih oleh pemberi jaminan. Kalau letter support, dia ada konsep seniority, bermakna bahawa syarikat yang tidak bayar hutang tu, dia terpaksa mengambil obligasi tersebut, dan setelah itu nanti barulah pihak yang beri letter of support itu mengambil alih, ya, itu. Ya, YMDB ini kita bincang kemudian, ya. Kemudian dari segi jumlah saya tidak ada di sini. Saya tak ada sini. Okey. Mengenai dengan Kalau boleh bagi undertaking, bagi satu data tentang kemudian saya bagi. Terima kasih. Okey. Mengenai dengan Dan saya punya soalan tadi hutang yang Bermat tak jawab lagi. Tak, bukan. Kalau letter support, Ultimately kalau sekiranya semua tak gagal, bermakna tanggungan itu terhadap pada kerajaan kan? saya kata ya. Ya. Jadi kalau letter of guarantee, ya, kalau dia ada aset, dia perlu juga dispose aset dia. Dia dispose aset dia, lepas tu baki tu baru kerajaan bayar. Super, it makes no difference. Dia tak sama. Kalau letter of guarantee, dia bagi guarantee, automatically dia bertanggungjawab sama ada aset atau tidak. Kalau letter support ni, setelah kita exhausted, salah, itu. Sebab that is the definition. Ya. Mengenai dengan isi hutang rumah, ya, saya ada ingin menyatakan bahawa isi hutang household debt ni, hutang isi rumah, ya, sekarang ni kita merupakan negara yang 3, 4, 5, 6, 8 terbesar selepas UK, Denmark, Norway, Australia, Canada dan Ireland. Ya, memang pada kita ada satu yang kita pandang berat, tapi ini saya nyatakan di sini bahawa yang penting di sini apakah komposisi hutang tersebut. Komposisi hutang tersebut pertama adalah pembelian rumah. Dan bagi pembelian rumah, dari segi aset collateral adalah sebanyak 204%, mana ia lebih besar daripada pinjaman tersebut. Kemudian kita lihat dari segi NPL ni pun begitu rendah, ya, lebih kurang 1.2%. Pada segi kenderaan pula, NPL-nya ada 1.1%, mana bukan satu yang kita rasa bimbang mengenai dengan kedudukan hutang rumah tersebut. Perkara yang dibangkitkan seterus adalah mengenai dengan isu GST, ya. Isu GST ni, pertama ingin saya jelaskan bahawa saya menganggap bahawa pelaksanaan GST ni sebenarnya merupakan satu kejayaan. Itu sebab saya ucap terima kasih kepada rakyat dan juga syarikat di Malaysia ni. Syarikat yang mendaftar adalah sebanyak 393,000. Kemudian kita lihat dari segi hasilnya, sehingga November adalah sebanyak 24.43 bilion ringgit. Kemudian dari segi returnnya adalah, kalau kita banding dengan negara-negara yang melaksanakan GST pada peringkat awal, kita merupakan negara yang menerima return yang tertinggi sebenarnya, lebih daripada 90%, mana ia satu kedudukan yang begitu baik. Kemudian berbangkit tentang isu mengenai dengan hasil harga
kereta naik. Saya ingin jelaskan di sini ya. Sekiranya ada lah katakan individu. Pandang Menteri. Depan. Okey. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua Menteri. Kerajaan menjangkakan mengikut unjuran kutipan GST tahun depan 39 bilion dan itu berdasarkan kepada harga minyak mentah $48 setong. 3 minggu lepas, Bank Dunia telah menyemak kembali unjuran harga minyak mentah bagi tahun 2016 daripada $57 setong asalnya dalam bulan Julai kepada $52 setong dan jangkaan ialah harga minyak mentah akan terus disemak turun. Malah pasaran seperti yang disebut oleh Goldman Sachs dan beberapa bank lain mensasarkan bahawa minyak mentah boleh turun sehingga $20 setong tahun depan. Dalam ucapan saya, ada satu soalan yang khusus kepada Menteri, iaitu sekiranya harga minyak mentah jatuh di bawah $48 setong, iaitu unjuran yang digunakan untuk mendapatkan anggaran pendapatan negara. Apakah kerajaan akan menjamin bahawa kadar GST tidak akan dinaikkan tahun depan? Saya mohon Menteri jawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Menteri Bagan Serai. Ya, Bagan Serai. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Menteri, saya nak minta penjelasan. Saya nak tanya Menteri. Malaysia merupakan antara negara-negara yang akhirlah yang melaksanakan GST setelah 2/3 dunia melaksanakan GST, dan ada di antara negara-negara yang lebih miskin dari Malaysia, 28 negara yang melaksanakan GST, dan juga Malaysia adalah negara yang antaranya meletakkan GST pada tahap 6% yang paling rendah dalam dunia. Saya nak tanya Datuk Menteri, ada tak mana-mana negara yang rakyatnya terseksa dan terdera ataupun negara jatuh bankrupt kerana GST? Saya minta Malaysia lah negara tu. Ada tahu 1 jam setengah. Hanya pada Malaysia. Menteri boleh keluar. Menteri. Berhubung GST juga. Ringkas je. Terima kasih. Datuk Speaker. Terima kasih. Ya, sila. Ya. Jangan panjang-panjang, tiada isu baru. Pencerahan untuk dapatkan jawapan daripada penjelasan daripada jawapan Yang Amat Menteri sahaja. Sila. Baik, terima kasih Datuk Speaker atas peringatan itu. Yang berhormat Menteri, terima kasih. Tentang soal GST ni, hasil daripada pelaksanaan GST itu setakat ini berdasarkan kepada angka-angka dan kajian yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, apakah kesan pelaksanaan GST terhadap inflasi yang dialami dan kos harga barang. Ya, dia soal berapa negara yang mengamalkan dan sebagainya itu tak penting. Yang penting ialah kesan GST atas inflasi dan atas kos kehidupan bagi rakyat biasa. Terima kasih. Ya, Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri. Soalan saya juga mengenai GST. Menurut laporan suku ketiga Bank Negara yang dikeluarkan minggu lepas, bahawa pertumbuhan dalam suku ketiga telah merosot dan itu disebabkan atau dikatakan disebabkan pelaksanaan GST dan domestic consumption, permintaan domestik yang mengurangkan. Soalan saya ialah Menteri dalam JPM Senator Abdul Wahid bincang tentang isu perfect storm di mana pelbagai faktor jadikan satu krisis yang kita tidak boleh tangani. Adakah Kementerian rasa GST akhirnya akan jadi salah satu sebab yang mengakibatkan perfect storm yang kita tidak boleh tangani? Terima kasih. Saya ada. Ya, sila. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri. Menteri, saya ada juga bangkit pasal GST ni. Saya nak tanya kepada Menteri, berdasarkan kutipan yang kita telah kutip GST tahun ini dan juga unjuran tahun depan 39 bilion itu, apakah perancangan tentang bagaimana wang itu akan digunakan? Adakah
telah ada satu perancangan ataupun telah ada satu keputusan yang dibuat oleh kerajaan bahawa daripada persentage yang dikutip ini, dia akan pergi kepada rakyat secara yang rakyat akan dapat manfaat secara direct. Saya rasa di Singapura mereka ada perancangan begitu. Saya tidak ada angka, tapi saya telah diberitahu memang mereka menggunakan wang itu untuk sasarkan kepada khususnya mereka-mereka yang berdapatan rendah dan sebagainya. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, adakah perancangan dan keputusan tadi buat terhadap perkara tersebut? Terima kasih. Betul. Yang pertama sekali mengenai dengan harga minyak. Kita buat andaian kita 48 dolar satu tong mentah. Kita tak tahu sebenarnya dari segi jangka panjang. Ada yang menyatakan bahawa dia akan maintain, dia akan berada pada 47, 48, 50 itu. Kemudian ada yang kata ikut kajian tahun 2020 so baru dia akan naik sampai 50, 60 US dollar satu tong. Di samping itu ia bergantung juga kepada negara-negara OPEC. Mereka mesyuarat 6 bulan sekali. Mereka akan buat putusan. Apa yang terjadi sekarang ni oleh kerana permintaan minyak ni kurang banding dengan pengeluaran. Jadi kalau OPEC buat putusan, jadi kata nak kurangkan, jadi ini akan mengakibatkan harga minyak itu akan berbeza. Jadi buat masa ini ia berbentuk spekulasi, tak seorang pun yang tahu. Dan kita dalam kerajaan kita tak pernah bincang tentang kenaikan GST pada waktu itu, tak pernah kita bincang, tidak pernah terbuka pun dalam hati kita, baik di mesyuarat kabinet kita nak bincang. Jadi itu kedudukannya. Yang kedua mengenai dengan Menteri, yang pasal kadar Menteri, kerana dia ada kebimbangan di luar kerana laporan-laporan ekonomi menyebut bahawa untuk membolehkan kerajaan mencapai sasaran defisit dan juga menampung perbelanjaan, kadar GST menjelang 2020 mesti mencecah 10%. Ini adalah laporan yang tersebar luas sejak beberapa bulan yang lepas dan diperkatakan dengan meluas. Jadi kalau 2020 10%, maknanya GST akan naik, dan saya yakin pihak menteri sudah tentu ada membincangkan dan juga membuat unjuran untuk 4-5 tahun akan datang. Ini adalah isu yang mahu diketahui oleh rakyat di luar, dan saya pasti menteri boleh jawab dengan baik. Itu yang betul. Saya ingat kita ni bukan duduk dalam tunnel vision. Kita tengok luas. Baik kerajaan kita berbincang baik dengan IMF, World Bank, rating agencies, consultant, analis dan sebagainya. Jadi itu saya kata ada yang membuat andaian begitu negatif, ada yang positif. Sebenarnya kita tahu. Yang saya nak katakan, kerajaan tidak pernah terfikir pun yang kita hendak naikkan GST. Itu tidak pernah kita berbincang. Apa yang kita buat andaian kita berusaha pada tahun 2020 kita capai sasaran kita 0.6% defisit itu, tidak 10%. Yang Berhormat menyentuh tentang mengenai dengan hasil GST, apakah kesan perlahan menyentuh mengenai dengan kemerosotan ekonomi yang dikaitkan dengan GST. Sebenarnya tidak. Kemerosotan ekonomi ini adalah fenomena dunia. Seperti mana saya nyatakan tadi, ekonomi kita tidak meleset. Malah kalau kita kata pertumbuhan negara kita telah awal lagi kita jelaskan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah antara 4.5% hingga 5.5%. Kalau kita telah capai 5.1%, maknanya kalau dia nak dapat 4.5%, bermakna bahawa pertumbuhan suku tahun keempat ia pada kadar 2% lebih. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau kita masih capai 4% lebih bagi suku tahun keempat, mana kita boleh capai dalam 4.8%, 4.9%. Bermakna bahawa lebih daripada anggaran kerajaan. Dan tahun depan kita anggarkan 4 hingga 5%. Jadi bukanlah GST
merupakan satu faktor yang menyebabkan kepada kemerosotan ekonomi, dan saya nyatakan kita tidak ada kemerosotan bagi negara kita. Ya, yang Kemudian rakan kita Jaya tadi, bangun. nanti bagi biar saya selesai. Rakan kita daripada bagian nanti. Rakan kita di Bagan Serai tadi menyentuh tentang negara-negara yang melaksana GST 170 buah negara. Mana negara-negara ini ada negara yang kaya, negara yang miskin. Dan GST merupakan satu perkara yang sudah menjadi lumrah dalam ekonomi negara tersebut. Kita ingatkan balik diri kita, mengapa kita laksanakan GST? Sebenarnya GST adalah cukai kepenggunaan. Dia cukai kepenggunaan. Let's see it straight. Ia adalah cukai kepenggunaan. Pada tahun 1950-an, negara Perancis merupakan negara pertama. Dia tukar daripada SST kepada GST. Dia panggil sana VAT. Kemudian diikuti oleh negara lain. Ini perubahannya. Jadi ada rakan tadi mengatakan bahawa kenaikan harga, adakah kerana GST? Itu sebab saya menyatakan bahawa kita ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna. Dan sekarang ada menteri yang baru. Kita yakin usaha-usaha boleh dijalankan dengan lebih holistik lagi untuk melihat dari segi harga. Harga ini dapat lihat dalam dua konteks, Datuk Yang Ketua. Satu, kalau kita lihat dulu SST. SST dia ada cukai jualan 5%, 10%. Cukai perkhidmatan 6%. Ada tempat yang ada cukai perkhidmatan, ada cukai jualan. Jadi 11%, ada yang sampai 16%. GST 6%. Logik, kita ada isi logik. Logiknya apabila daripada 5 jadi 6%, naik 1%, patutnya harga. Logik daripada 10 patut turun pada 6 jadi 4%. Itu logik dia. Datuk Speaker. Tunggu dulu, biar saya selesai. Pasal nak tak payah nak panjang. Tidak. Pasal Saya jawab rakan saya. pasal kerana kita dah bahas benda ni dulu. Kita dah bahas. Ya, sebab tu. Soalan saya bukan nak dapat Salam saya duduk. Ya. Pencerahan ni kalau yang sedang berucap benarkan dan yang berucap duduk dan setelah dipanggil oleh speaker baru boleh berucap. Sila Menteri. Ini isunya, ini dibangkitkan rakan kita. Rakan kita bangkitkan isu itu sebagai sebuah dewan yang demokrasi. Itu kan saya tak boleh jawab soalan tersebut. Ini dibangkitkan. Betul ke Datuk Yang Betul? Ya, sudah. Jadi, tetapi terdapat kenaikan harga. Jadi di sini yang kita mesti lihat, adakah kenaikan harga itu disebabkan import inflation atau cost push ataupun demand pull ataupun dari segi unfair pricing. Jadi dalam soal ini, satu, kita ada kementerian untuk membuat kajian. Lagi satu, saya lihat apabila sekarang ni syarikat telah bagi return dan kita sudah ada database-nya. Saya sendiri lihat database dan dari situ kita boleh tahu berapa cost of production dia dan berapakah margin yang dia kenakan. Kalau marginnya besar, mana ada unfair punya pricing. Jadi ini yang perlu kita kaji, dan saya percaya pihak custom boleh buat kajian dan melihat apakah harga yang sebenarnya. Kita harap bahawa pada masa akan datang masalah harga ini dapat kita atasi. Kemudian GST. Ya, Salam bangun lagi. Okey, sila. Ya, sila. Terima kasih Datuk Speaker, minta maaf. Macam itulah Salam. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Ya, sila. Terima kasih ya Berhormat Menteri. Soalan dia ialah soal kesan GST terhadap inflasi. Ya, soal kita faham. Yang soal 5%, 10% dulu bila kita debat pun kita dah jawab. 5%, 10% atas harga kilang. 6% atas harga runcit, ya. So mana boleh kita buat satu perbandingan yang direct? Itu satu silap mata, ya, yang dilakukan. Sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja, kita tak tahu. Tapi pokoknya 10% dan 5% tu is factory price. 6% is retail price. Ya, so kita tak boleh buat perbandingan begitu. Hakikatnya soalan yang saya tanya ialah kesan GST terhadap inflasi dan harga ataupun kos kehidupan. Sepatutnya
Bila dah dilaksanakan, kerajaan mesti stay away lah buat kajian. Betul ataupun tidak. Soal jumlah negara yang laksana lah, apa sejarah mereka dan sebagainya, itu semua tak relevan. The question is, dengan izin, what is the impact of GST on inflation and the cost of living? That is the question. So saya rasa kerajaan, pasal sebelum ni semua ni kita dah timbulkan, mestilah kerajaan bersedia untuk nak jawab. Takkan tak buat kajian lagi, takkan baru nak tanya pejabat kastam ke, nak tanya menteri baru yang dilantik ke dan sebagainya. We want to know the answer. You've implemented GST, what is the cost? What is the impact? Soalan yang sama. Ya, sila. Terima kasih. Ini khusus berkenaan dengan dua isu ni. Yang pertama khusus berkenaan dengan pelaksanaan GST terhadap inflation. Tadi yang Berhormat Menteri ada kata soal unfair pricing. Sebagai contoh, misalnya prepaid card. Apabila telco semua pakat bersama naikkan sebanyak 6% melalui cara apabila sales tax dihapuskan, dia gunakan. Apabila GST dilaksanakan, dia naikkan 6%. Ini pertama. Apakah tindakan yang Berhormat Menteri dalam hal ini? Yang kedua, apabila kita buat analisa berkenaan dengan impact GST ini terhadap rakyat biasa, khususnya kepada mereka yang berpendapatan rendah, B40. Jadi kerana impact dia adalah lebih besar kerana mereka ada disposable income ataupun pendapatan yang boleh guna yang agak tipis. Apabila kenaikan perbelanjaan sebanyak RM100 ke RM200, disposable income akan habis. Jadi apakah berapa peratus daripada 39 bilion itu datang daripada GST terhadap B40 ini? Ya. Saya mohon jawapan. Sila Menteri. Datuk Ketua, saya terang tentang custom tadi, saya melihat masa depan. Jadi kalau kita cakap tentang inflasi itu, saya minta itu bawah KPDN KK lah, mereka yang buat kadar-kadar inflasi, bukan Kementerian Kewangan. Kemudian mengenai dengan top up tadi telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Pada 1 Januari rebate akan diberi yang 60 sen itu supaya dapat penggunaan penuh. Kemudian mengenai dengan B40, ya kita jelas, kita tahu. Kalau kita lihat B40 dalam konteks semua orang berhadapan dengan masalah kos harga hidup, sebenarnya kita tidak melihat menyeluruh. Kadang-kadang kita lihat ada juga yang senang, ada yang susah. Jadi dari sisi kerajaan, ya kita mampu tambah, kita tambah BRIM yang gaji yang bawah daripada 1,000 kita bagi tambah RM100 yang lain 50. Kemudian kita pula buat keputusan bahawa kita naikkan gaji minima daripada 900 kepada 1,000. Itu antara perkara yang kita usaha untuk bantu kepada mereka. Kemudian ada satu soalan tadi mengenai dengan penggunaan GST tersebut, ya. Kita jelas, ya, GST ini masuk dalam consolidated fund sebagai hasil kerajaan. Kemudian bila kita laksanakan bajet kita ada 3 perkara penting sifat falsafahnya. Satu, untuk memastikan ketahanan ekonomi. Kedua, meningkatkan kapasiti. Itu yang kita buat, memperkukuhkan pendidikan, termasuk Bumi Putera, produktiviti dan sebagainya. Ada satu, yang ketiganya bantuan, meringankan kos harga hidup. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiganya, ia menuju kepada sebenarnya kita menjaga kepentingan rakyat. Dan bila kita ambil, bila kita katalah memperkukuhkan kemampanan ekonomi kita, maknanya kita nak pastikan bahawa ekonomi itu sentiasa berkembang dan individu-individu akan dapat pekerjaan dan tidak ada pengangguran. Itu membantu mereka. Kemudian dari segi produktiviti yang harus kita tingkatkan, kita menuju kepada sebuah negara maju. Kita mahu bahawa pengeluaran negara kita berteraskan teknologi dan kita perlukan pekerja-pekerja yang punya kemahiran. Dan bantuan tadi adalah bantuan yang saya anggap
ini bantuan, ada lebih kewangan, kita boleh bagi kepada mereka. Sekejap boleh. Kemudian Menteri, sikit boleh. Ya, spang bangun. Terima kasih Perdana Menteri. Menteri, yang saya rasa Menteri, kalau Menteri hanya menjawab maknanya kita akan masuk constituency fund, persoalannya di sana, adakah ada satu kawalan bahawa wang ini akan betul-betul sasar kepada khususnya orang-orang miskin? Dan kalau kita lihat contoh macam negara UK, walaupun mereka mengenakan BAT ke ataupun GST dengan kadar cukai yang tinggi, tapi rakyat dapat menerima hasilnya. Dengan apa ni, perkhidmatan kesihatan percuma dan sebagainya. Jadi mereka rasa kalau bayar cukai tinggi pun mereka dapat manfaat. Tapi sekarang ini, apa jaminan wang 39 bilion itu tidak akan digunakan untuk bailout? Apa jaminan? Besar saya nak tanya. Apa jaminan? Kalau yang depan-depan dia minta, memang kita tak boleh jamin pun. Lagi kalau yang belakang-belakang tu. Jadi saya ingin supaya kerajaan buat satu polisi supaya kita nak, sebab apa? Adakah adil sebagai contoh? Kita ambil kata menteri tadi, cukai GST, cukai kepenggunaan. Maknanya siapa yang nak menggunakan, nak consume, dia kena bayar tax. Termasuk orang yang tidak ada pendapatan. Termasuk orang yang pendapatan rendah. Tiba-tiba kalau wang mereka dah tak ada wang, terpaksa bayar cukai, lepas tu wang itu disalahgunakan. Sebagai contoh, KLA kena repair 76 bilion, ambil duit GST, tolong repair. Adakah ini satu yang berpatutan? Dan sebab tu saya nak tanya, adakah sepatutnya kerajaan mesti membantu polisi jelas wang ini berapa persen, 60% ke ni, kita akan pastikan rakyat akan dapat manfaat, pendidikan percuma dan sebagainya. Dia nak tanya, adakah kerajaan bersedia untuk pergi ke arah itu? Terima kasih. betul. Saya rasa kita jelas ya. Apabila kita nak berbelanja daripada consolidated account tu, kita akan bawa ke parlimen untuk kelulusan. Bukan boleh kita sewenang-wenangnya dapat GST nak bail out. Itu tak wujud betul ya. Gitu kan. Ya, Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri. Nanti saya teruskanlah. Sikit je. Tak apa. Sikit je. Betul, saya berpindah kepada kita dah panjang dah GST. Pada cukai tu ya, cukai. Ramai yang bising kat belakang. Bila Menteri, sikit je. Betul mengenai dengan cukai. Yang Mamat, ya, bagi peluang Yang Mamat Menteri menjawab ya. Sila. Ada soalan bertanya mengenai dengan cukai, di mana syarikat SME diturunkan daripada 20% ke 19%, kemudian cukai syarikat 25 ke 24%. Ini sebenarnya telah diwartakan dan akan mula berkuat kuasa daripada tahun hadapan ni, iaitu untuk SME 90% untuk jualan yang bawah daripada 500,000 yang utama, dan lebih daripada itu 24%. Manakala syarikat-syarikat adalah 24% di mana yang kita nyatakan. Kemudian mengenai dengan potongan cukai pada agensi pelancongan, kita memang memberi potongan cukai 100% kepada pengendalian pakej pelancongan dalam Malaysia yang melebihi 1,500 dan bagi luar negara 750 pelancong asing. Berkenaan dengan insentif kepada pusat jagaan Tan Sri di tempat kerja ini memang diberi. Kemudian saya menyentuh mengenai dengan 1MDB ya, Datuk Ketua. 1MDB ini ada isu yang saya anggap amat penting ya. Yang amat bagan bangun. Ya. Sebelum kita Sila. berpindah kepada 1MDB, saya nak tanya sama ada semua pun kita menghargai usaha Yang Berhormat Menteri untuk mempertahankan GST. Tapi seperti yang sedia dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa GST memang ada impak negatif ke atas perniagaan. So dari segi cuaca atau iklim perniagaan, memang saya rasa Yang Berhormat Menteri pun bersetuju bahawa ia telah merosot. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang baru juga, yang third quarter itu di mana pertumbuhan ekonomi telah menurun kepada 4.7%. So sekiranya ia mempunyai impak sedemikian, apakah langkah yang boleh diambil untuk membantu peniaga-peniaga, dan berapa lama kita boleh jangka bahawa keadaan ini akan berlarutan? Saya rasa Yang Berhormat Menteri
kena lihat keadaan yang sebenarnya. I think if you go to the ground dengan izin, memang dari segi perniagaan dan volume dia telah jatuh. Dan ini adalah berkaitan dengan GST. So sekiranya perkara ini tidaklah ditangani, saya rasa keadaan akan berlarutan panjang. Apakah bantuan yang boleh diberikan ke atas peniaga-peniaga tersebut? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks GST zero rated, negara kita memberi GST zero rated yang paling besar sekali. Negara lain begitu kecil. Negara lain bagi untuk produk-produk ekspor dan sebagainya. Jadi banyak telah kita bagi, dan dalam bajet baru-baru ini pun kita bagi, umpamanya dari segi bidang pertanian, katakan. Dulu kita kata yang 100,000 dia punya jualan, kita bagi flat rate scheme 2%, kemudian kita turun pada 50,000. Mana kita begitu fleksibel, dan kita tidak boleh semata-mata kaitkan dengan GST seluruhnya itu jatuh. Kalau macam itu kita lihat, negara-negara lain yang saya sebut tadi, ekonomi jatuh 10 tahun ketiga ni sebagian besarnya merosot. Kalau kita lihat dari subsektor ada di sini, bidang construction, yang kita kata bidang construction rumah ni, dari segi kena GST, kita kenakan input tax ni. Jadi harga rumah naiklah sedikit. Kita kata habislah bidang ni. Construction sebenarnya ia menyumbang kepada 99% pertumbuhan, lebih daripada suku tahun kedua yang mana 5.6%. Begitu juga manufacturing 4.8%. Mining lebih kurang sama saja. Services kurang sikit. Services yang kurang adalah dari segi bidang kewangan dia kurang sikit. Tapi dari segi bidang wholesale dan retail trade dia meningkat. Itu saya katakan, kalau kita nak lihat pada ideal situation, mana semua peniaga sihat walafiat, sebelum ada GST pun ada juga syarikat-syarikat yang tutup dan bankrupt. Maknanya yang kita lihat dari secara holistik kepada negara kita ini. Kemudian kita bercakap ni tentang YMDB. Saya terima kasih pada rakannya kerana melihat YMDB ni lebih dalam konteks penyelesaian kepada persoalan YMDB. Ini yang penting. Ya, kita bercakap tentang plan rasionalisasi yang itu. Jadi ditanya tentang apakah itu plan rasionalisasi. Plan rasionalisasi ini melihat kepada aset-aset yang dimiliki oleh 1MDB. Satu, kita ada financial asset. Ini yang berada di ABAR, lebih kurang 3.9 bilion, dan telah dipersetujui oleh IP untuk mereka bayar itu. Itu yang saya kata, yang kita letak itu financial asset liquidation. Kita jangka lebih kurang 14 bilion. Dia berdasarkan kepada sekarang ni ada 3.5 bilion di situ yang dipinjam, yang akan diambil alih oleh IP, dan mereka telah pun membayar faedah, telah mula membayar faedah pinjaman tersebut. Yang kedua, kita lihat pada EDRA yang kita masih dalam proses tender. Sebelum EDRA boleh? Nanti. Masih lagi dalam proses tender. Kemudian kita lihat kepada Bandar Malaysia dan kepada TRX. Ini ada aset-aset utama. Ya, aset di Pulau Pinang tu ada itu bukan 1 bilion ke, itu aset yang kita tidak harap selesai sekarang. Jadi dengan penyelesaian ini kita insya-Allah kita dapat membayar hutang tu. Ya, Ya, Ini PJU IPIC. masih yang berhormat Speaker, Datuk Seri Speaker. Masih yang berhormat Menteri mengenai isu rationalisation. Isu di mana IPIC telah pun bersetuju untuk mengambil alih pinjaman sebanyak 3.5 bilion US dollar dan juga faedah-faedah berkaitan dengannya, dan bahawa IPIC telah pun menghulurkan advance sebanyak 1 bilion US dollar kepada 1MDB dalam perkara ini. Bukankah perkara ini belum lagi diselesaikan kerana persetujuan antara 1MDB dengan IPIC adalah bahawa
IPIC hanya akan mengambil alih jika pada 30 hari bulan Jun tahun depan 1MDB dapat memindahkan aset bernilai sekurang-kurangnya jumlah seagak lebih daripada 4 bilion US kepada IPIC. So maksudnya apa yang dibuat oleh IPIC sekarang hanya adalah menghulurkan satu advance ataupun pinjaman saja. Kalau 1MDB tak mampu bayar balik bulan Jun tahun depan, okay, dalam perjanjian kerajaan pun telah pun indemnify IPIC. Maksudnya apa yang telah pun dibayar oleh IPIC, kerajaan terpaksa bayar balik. So perkara ini tidak menyelesaikan ataupun belum menyelesaikan masalah bagi 1MDB lagi. Itu nombor satu. Nombor dua, EDRA. Kita faham bahawa EDRA sekarang tengah dijual kepada pihak ketiga, sama ada TNB ke konsortium luar negeri, tak tahu lagi. Tapi yang diketahui, apa yang disebut dalam pasaran, TNB telah pun buat bid lebih kurang 8 bilion dan konsortium luar negeri 10 bilion. Dan oleh kerana ia dijual dengan harga katakanlah 10 bilion dengan hutang berkaitan 8 bilion, 1MDB akan dapat mengurangkan beban hutang berkaitan dengan IPP sebanyak 18 bilion. Itu perkara baik. Kecuali 1MDB telah pun membuat pinjaman sebanyak 23 bilion untuk membeli aset-aset ini bersama dengan tanggungan seperti apa yang saya kata tadi 8 bilion. Maksudnya jumlah hutang berkaitan dengan IPP adalah 31 bilion. So kalaupun kita jual 10 bilion dan tak ada lagi 8 bilion, masih ada hutang 13 bilion dalam buku 1MDB. Macam mana nak jelaskan jelaskan hutang ini, okay, tanpa apa-apa aset lagi yang dalam buku 1MDB mengenai isu mengenai sektor tenaga. Minta penjelasan. Menteri, soalan yang sambungan kepada EDRA, ya. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin menarik perhatian kepada kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kota Marudu, ya, mengenai keputusan beliau sendiri nampaknya tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan untuk menghapuskan hak pegangan equity sebanyak 49% bagi membenarkan 1MDB melupuskan 100% aset-aset penjana bebas ini kepada konsortium luar negara seperti yang dirujuk oleh Petaling Jaya Utara tadi yang menawarkan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga TNB. Saya mohon penjelasan Menteri, apakah kerajaan melalui surat yang telah saya dedahkan pada hari ini daripada Suruhanjaya Tenaga kepada Kementerian Kewangan yang membenarkan hak equity itu dilupuskan, kerana ini bermakna buat kali pertama dalam sejarah negara kita kerajaan membenarkan syarikat asing 100% menguasai aset-aset penjanaan elektrik. TNB telah menyatakan rasa tidak puas hati. Malah saya pasti kementerian sendiri tahu kesan ini besar kepada industri penjanaan elektrik dan juga keselamatan dan kelangsungan bekalan elektrik di negara kita. Penjelasan yang saya mohon daripada menteri ialah apabila ditawarkan 10 bilion dan dihapuskan hak pegangan equity itu dan perjanjian-perjanjian PPA yang akan diperbaharui dalam 1-2 tahun akan datang, apakah kerajaan tidak merasa takut semasa dirundingkan balik nanti PPA itu akan dimasukkan dengan tarif yang lebih tinggi untuk mendapatkan balik 2 bilion yang dibayar lebih daripada yang ditawarkan oleh TNB sekarang, kerana 8 bilion itu memang diterima pakai oleh pasaran sebagai harga pasaran sekarang. Penjelasan Datuk Menteri. Datuk Menteri, isu IPIC. Last. IPIC, kat sini. Gopeng dulu. Terima kasih Datuk Ketua. Khususnya berkenaan dengan perjanjian antara IPIC dengan Ministry of Finance Incorporated dan juga 1MDB. Berkenaan yang seperti mana PJ Utara sebutkan tadi. Ada 3 perkara di mana IPIC akan ambil alih. Yang pertama, 3.5 bilion
US dollar pinjaman, yang kedua 1 bilion yang advance kepada 1MDB, dan ketiga kos untuk uruskan 3.5 bilion pinjaman tersebut yang sebanyak 480 juta US dollar, yang keseluruhan kos tersebut 4.98 bilion US dollar, di mana 1MDB ataupun Ministry of Finance Incorporated berjanji akan bayar balik kepada IPIX secara aset jumlah lebih kurang 20 bilion ringgit Malaysia. Apakah aset-aset tersebut yang disebutkan yang harus diselesaikan pada bulan Jun 2016 ini? Secara spesifik, apakah aset-aset tersebut? Speaker, saya minta izin Menteri Keuangan untuk membetulkan apa yang telah disentuh tadi. Saya tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan dan mengatakan bahawa pihak kementerian tidak setuju dengan pandangan yang telah disampaikan oleh pihak ST. Itu dilaporkan oleh utusan. Itu adalah Menteri utusan sendiri. Kecuali Akbar UMNO surat khabar. Itu laporan dalam utusan Menteri kena sama utusan. Sila sama utusan. Kerana itu laporan utusan. Surat khabar yang membuat Yang Menteri cukuplah. Menghadiri paham. Ya. Keputusan yang disampaikan ST adalah di agensi kementerian, adalah kementerian punya pandangan sama dengan persetujui pandangan ST. Ya. Itu laporan utusan Menteri. Ya itulah. Yang Menteri. Ya, sila. Datuk Yang Dipertua, Yang Menteri. Last one. ya, okey. Berhubung dengan ini juga, 1MDB juga. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sila. Ya, Datuk Speaker. Saya ucapkan terima kasih lah ya, bahawa sekali lagi Yang Berhormat Menteri mengakui lah bahawa 1MDB ini merupakan satu masalah besar. Di mana Yang Berhormat Menteri tadi dalam mukaddimah dia telah menyebut dia cukup berterima kasih kerana perbahasan ini adalah menuju kepada persoalan menyelesaikan masalah ini melalui satu rasionalisasi. So nombor satu, saya ucapkan tahniah kerana berani untuk mengakui bahawa 1MDB ini adalah satu masalah yang oleh kerana masalah ini maka terpaksalah terlibat di dalam bermacam-macam exercise rasionalisasi, yang mana di antaranya Kota Merudu pun mengakui termasuk persoalan membenarkan syarikat asing memiliki hingga 100% syarikat-syarikat jana kuasa elektrik di negara kita ini. So ini merupakan satu masalah yang saya melihat rasionalisasi dan penyelesaiannya baguslah. Kita kata okeylah, semua hutang dapat bayar, semua selesai, tapi akhirnya kosnya adalah kos yang akan dibebankan ke atas kerajaan dan ke atas rakyat. Ini bukan satu persoalan yang remeh kalau kiranya IPP dimiliki dengan 100% oleh syarikat-syarikat asing. Ini merupakan satu masalah yang besar. Ini merupakan satu persoalan security. Hari itu duk cakap tentang soal security of supply, food supply, makanan, ni energy, yang mana they, dengan izin Datuk Speaker, can hold us at ransom. Lalu ini merupakan satu masalah yang ditimbulkan oleh 1MDB. Saya nak tanya pandangan Menteri sendiri, tidakkah mereka-mereka yang terlibat patut dikenakan tindakan kerana telah menjerumuskan negara dalam satu keadaan yang amat mencemaskan? Datuk Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua,
perkara yang merupakan persepsi isu ni, kita sebenarnya dalam parlimen kita telah melantik daripada pihak sana pihak sini jawatan kuasa akaun negara, ya. Let's be serious lah, let's be serious. Yang Hormat. Jadi bila perkara ni kalau kita bincang ni tak selesai, akhir akan selesai bawah mesyuarat PAC tu nanti dengan laporan daripada ketua negara. Itu. Tapi isu yang dibangkitkan tadi, ya, satu mengenai dengan dari segi swap tadi, di antara pinjaman 3.5 bilion US dollars dengan aset, apa asetnya? Itu saya katakan tadi, aset yang ada bawah ABA ni adalah anak syarikat kepada IPIC 100%, ada 3.9 bilion. Kemudian yang kata Muhammad Ali 1 bilion, 1 bilion tu sebenarnya adalah yang dibagi sebagai investment asset itu, investment paper tu, yang telah dibayar sebenarnya melalui BSI dengan Deutsche Bank. Jadi itu, mana aset tu adalah mencukupi dan aset inilah yang akan digunakan. Kemudian mengenai dengan 49% ini, ya, pihak 1MDB dalam proses untuk membuat keputusan. Satu, kita bercakap tentang hutang 42 bilion. Ini kita bangkitkan. Adakah kita nak selesaikan hutang 42 bilion atau tidak? Kita nak tahu kenapa kita berhutang. Ya, kami tak. Jadi, itu ya, kita nak ini atau tidak. Okey. Kita nak cari penyelesaian. Bila kita nak cari penyelesaian, bila kita buat tender tersebut, tender itu adalah tender antarabangsa. Itu yang kita buat, ya. Setelah kita buat tender antarabangsa, apakah keputusan yang mesti kita buat? Adakah keputusannya kalau syarikat itu tawar baik, kita bagi yang lain? Ini akan tentunya mencemar imej negara kita. Kan siantu, ya. Nantilah, nak biarlah saya ni. Celah apa ni? Tak, saya cakap dulu. Pasal apa tak ada hormat orang? Kenapa? Saya tengah bercakap. Jawapan yang berhormat Menteri tidak salah. Saya tengah bercakap. Salam. Tak boleh ini, salam. Ya, yang lain diam ya. Sila Yang Hormat Menteri. Dalam. Saya tiap kali nak bercakap, saya bagi ruang, saya duduk. Ini saya tengah bercakap. Kita kena jagalah, jaga imej kita. Rakyat pandang tinggi kepada ahli parlimen, tapi ahli parlimen tekan perangai macam ni. Saya serius. Saya kalau ikut Tan Sri Pertuan tu, kalau ikut dari dalam standing order, Menteri boleh pilih tidak menjawab. Saya jawab. Pasal saya tahu perkara ni adalah perkara untuk kepentingan negara. Jadi sekarang, ya, satu. Kemudian kita cakap tentang sama ada kita keputusan tu dalam proses dibuat, sama ada bagi kepada pegangan asing ataupun kita. Jadi dalam soal ini, sebelum kita buat tender, kita telah pun membuat kajian kita. Antara kajian kita bahawa kita mesti pastikan bahawa kedaulatan negara kita ini terjamin. Satu, siapakah yang berkuasa untuk pastikan, katalah pelabuhan asing masuk, adakah dia akan memusnahkan kedaulatan negara kita? Adakah dia berkuasa? Akhir yang berkuasa adalah Energy Commission. Kita ada 3 sahaja IPP yang terlibat dengan EDRA ni. 3 saja. Yang lain di luar negara. Jadi yang 3 ni, satu tahun 2016 besok akan tamat. Kalau dia bully kita, Energy Commission takkan sambung lagi concession. Yang lagi satu 2020, 2022. Jadi itu kuasa daripada kita. Dari segi kadar pada kita. Lepas tu kita akan tentukan dia punya power purchase agreement tu kita yang tentukan, bukannya pihak. Dan kita telah buat kajian seandainya pergi pada luar negara. Adakah perkara ni satu perkara baru hanya melibatkan negara kita? Pertama sekali, pegangan dari segi peratusan energi, ya, negara kita,
Nombor 1 dah Malakoh 25%, Edra hanya 14%. Kita lihat di negara lain. Di Singapura, YTL International mempunyai 100% pegangan yang berkapasiti 3,100 MW. Kemudian ada syarikat dari China, di Thailand ada pegang 90% pegangan dalam syarikat, dan di Australia, di Indonesia, malah di setengah negara sampai di Bangladesh umpamanya 85% daripada mereka yang memegang konsesi IPP ini adalah di luar negara. Ini bukan satu-satu yang unik. Ini adalah satu yang biasa di peringkat antarabangsa. Mana kita dah jaga itu semua, kita tunggu keputusan yang dibuat oleh NDB nanti. Menteri. Kemudian Datuk Unta, Soalan sikit, Edra lah. Sudah lah. Jadi kita terus Datuk Unta. Saya nak boleh bangkit dalam PhD. Sebab dia keputusan yang besar, Menteri. Jawapan tadi tak ada. Keputusan mengenai Edra. Okey. Saya baik, Datuk Menteri, Menteri sebut tadi bahawa perkara ini dibida mengikut kontrak antarabangsa. Kalau ditolak, maka dia akan memalukan negara. Tetapi bukankah semasa bidaan itu terbuka dan dokumen bidaan itu diberikan, semasa itu had 49% equity masih lagi berkuat kuasa. Maknanya semasa bidaan ini dibuat, sepatutnya secara automatik apabila bidaan daripada konsortium China dan Qatar itu adalah 100%, ia telah melanggar hak bidaan, dan kalau ikut amalan tender biasa sepatutnya automatik terbatal kerana tidak mengikut peraturan bidaan. Kenapa kerajaan perlu menulis surat? Dan ini ada konflik of interest dengan izin. Apabila Kementerian Kewangan menulis surat kepada Suruhanjaya Tenaga meminta supaya dibatalkan hak equity. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nak tanya kepada Menteri. Menteri jawab bahawa ini tidak ada kesan kepada kedaulatan negara dan lain-lain. Saya mohon Menteri duduk dengan pengamal dan juga syarikat-syarikat yang berada di dalam industri tenaga kita. Kerana saya pernah juga bertugas di dalam GLC dan bersaing dengan syarikat-syarikat Cina di peringkat antarabangsa. Mereka mempunyai struktur kos yang jauh lebih murah kerana subsidi daripada kerajaan mereka. Apabila mereka masuk, mereka sekarang mempunyai IPP di Malaysia. Apabila ada IPP di masa akan datang, kontraknya itu perlu juga dibuka kepada konsortium bukan negara ini, konsortium asing ini. Apabila TNB, Malakoh dan syarikat-syarikat tempatan lain terpaksa bersaing dengan konsortium Cina yang kos dan kewangannya jauh lebih kukuh daripada TNB, sudah tentu harga mereka lebih murah, pekerja mereka dibawa daripada Cina, kepakaran daripada China, yang menyebabkan dalam 5 ke 10 tahun lebih banyak IPP yang akan dapat dimenangi bidaannya oleh mereka. Menyebabkan sekarang mungkin tidak, tetapi 10-15 tahun akan datang, kuasa dan juga pengaruh TNB sebagai syarikat negara itu makin berkurangan, dan itulah yang membimbangkan kita. 10-15 tahun akan datang, industri elektrik di negara ini akan dikawal dan dikuasai oleh syarikat asing. Takkanlah ahli-ahli berhormat BN tak nampak perkara ini? Menteri. Betul yang betul. Tadi saya bagi seorang je. Silakan Menteri. Betul yang betul. Sebenarnya proses ni proses yang transparent, ya. Full governance, ya. Saya minta maaf yang mana. Kemudian dalam konteks negara China itu satu kajian kita, ya. Kemungkinan berlaku banyak negara lain syarikat Cina pergi tak berlaku itu. Kalau kita bersetuju yang ini pun hanya one off yang ini saja. Maknanya 49%. Itu kalau kita setuju. Saya belum kata gitu kalau kita setuju. Isu terakhir Datuk yang betul mengenai dengan BRIM. Ini adalah cadangan daripada perkara penting. Saya ada tanya soalan MDB pasal Singapura tu. Ya, kita ada bangkit dan Ya Muhammad. Ya. Yang Muhammad Sepang ni kawan saya kan, kita jumpa luar. Tak boleh. Ni betul. Ya Muhammad Menteri nak meneruskan jawapan.
Selamat. Time. Boleh, nanti. Ada Singapura tak timbul dah tu. Saya ada bangkit dan rebate. Dato' Yang Ketua, mengenai dengan BRIM Dato' Yang Ketua, ada cadangan supaya BRIM ni diberi dalam bentuk kad, debit card. Ini sedang kita kaji Dato' Yang Ketua. Mana kalau ada kesesuaian nanti kita akan buat. Itu saja Dato' Speaker. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemudikan masalah pada majlis bagi diputus